Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum, boleh dengar ke? Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey, thank you. Okey, saya buat revision kelas ni sebab worry you all tak faham chapter 5 dengan chapter 6, tapi bila saya tengok solution yang dah di-share dekat dalam untuk chapter 6 lah yang saya assign tu, nampaknya you all ni dah adalah faham lah juga. So kalau siapa yang rasa nak proceed dengan study sendiri boleh teruskan lah. Yang ni saya buat revision untuk chapter 5 hari ni. Dan siapa yang nak stay boleh stay. Siapa yang rasa nak belajar sendiri boleh teruskan. So revision ni tak wajib lah ya. Just untuk bagi yang tak berapa nak clear lagi, baru saya explain lah kat sini. Alright. So saya akan gunakan soalan pas semester yang saya share dalam group combine tadi. So, yang mana saya dah explain dalam kelas, kita tak adalah nak buat. Mungkin saya dah lupa yang mana saya dah explain. Kalau you all rasa saya dah explain dalam kelas, tolong bagi tahu. Okay. Apa pun yang ni ialah kita punya revision lah. Kita recap balik lah apa yang kita dah belajar untuk chapter 5 dengan chapter 4. Chapter 5 dengan chapter 6 yang tak ada dalam assessment kita kan. Dan you jumpa kat final nanti. Okay, saya mulalah ya. Okey, ini soalan February 2023. You all boleh tengok dalam group combine. Question number 4 ni. Question number 4 ialah chapter 5. So as for today, saya akan jawab untuk question number 5 je. Okey, untuk yang the first part ni, you are to find the formula untuk transformation T ni. Okay. You dah start belajar untuk chapter 5 ke belum? Belum. Paper tinggal 4 to 3 je kan, this coming Friday untuk you all ni kan. Lepas tu dah habis dah, tak ada dah final paper lagi. Betul ke? Calculus ada madam 13. Oh 13. 13. Esok exhibition. Oh exhibition. Okay. So yang revision kelas ni tak wajib tau. Hari ni dengan lusa. Okay. Saya solve soalan pas semester ni ya. Kalau you nak salin, you salin. Kalau tak nanti saya akan share kemudian lah. Saya gunakan PDF ni. Sekejap. Bila saya nak buka deck screen, saya tak boleh nak share soalan ni. So saya akan print screen ni. Snipping tu dulu soalan ni ya. Kalau you ada soalan masa saya explain, boleh tanya. Okay. February question number 1 ni. Given the transformation, tengok dalam group WhatsApp lah soalan dia. Okay, so we have that transformation tu. Okay, with transformation T, mapping vector space R2 into R3. Okay. Tidak ada yang nak masuk ni. Okay, so
transformation defined by that. Defined by that tu dia bagi dia punya image lah untuk transformation ni. Transformation ni ialah apa tu, satu special function. Okay. So kalau kita draw dia, dia map semua vektor daripada vector space R2 kepada vector space R3 untuk soalan ni lah. Okay. So defined by that. Defined by that meaning di bawah transformation T you adalah vektor 1, -1 tu dia ada dekat dalam R2 sebab komponen dia ada 2. Okay, katalah kita let. Okay. Let vektor, katakan vektor V1 lah, sama dengan 1, 1 dan vektor V2 sama dengan negatif 2, 3. Kejap dia nak masuk ni. Okay. So di bawah transformation T, ni vektor V1, dia keluarlah image dia. This is what is given in the question. Saya tulis dia dalam bentuk row. Soalan dia bagi dalam bentuk kolom. Next, vektor V2 di bawah transformation T, dia keluar, it is transformed into image dalam vector space 2, dalam vector space R3. Ni dia punya image tu. Vektor yang ada 3 komponen lah sebab ada R3. Kalau kita nak dapatkan dia punya equation, okay, equation untuk T ni yang umum lah kan. So apa kita nak buat? First step kita kena let apa? Let vektor V dalam R2. Therefore, vektor V dalam R2 ialah vektor yang ada 2 komponen. Kalau tengok daripada soalan tu ialah X, Y. Betul tak kelas? Biasa saya akan letak V ni lah. Kita ada 3 V tu. Padam sekejap. Kita buat yang satu lagi V yang merupakan the linear combination of these two vectors. Okay, let vector V equals to XY. Okay. Ini sama dengan negatif 3, 1, 0. Kalau tengok daripada soalan 2, 1, 1. Okay. So let vector V equals to that one, okay, which is the linear combination of the two ni. First step dia, lagi kita kata vector V1 sama dengan negatif 3, 1, 0 and
vector V2 equal to 1, 1. Okay, that will be the first step. Second, vector V ni dia dalam R2 lah. So dia ada dua komponen ni. Next, you akan form linear combination. Okay, you nak kena express vector V ni sebagai linear combination of the two given vector tadi tu kan. So C1 V1 plus C2 V2. Okay. So vector V, you masukkan komponen XY, C1, V1 negatif. Saya silap ke ni? Allah buat email. Cek kejap. Padam. Ni tak ada orang yang baiki saya, senyap aja. V1, V2. Okay. V1 ialah 1 minus 1. V1 will be 1 minus 1. V2 will be minus 2, 3. Okay, so di bawah transformation T, vector V1 keluarkan image negatif 3, 1, 0 dalam vector space R3. So you letak lagi sini negatif 1, 1 negatif 1. Vektor V2 ni ialah negatif 2, 3. Okay, so V1 plus C2 negatif 2, 3. Okay. So first kita let satu vektor V ni sebagai satu vektor dalam R2. Okay, then kita akan form linear combination vektor V yang melibatkan dia two given vectors ni. So you akan dapat ni lah, C1 negatif C1, negatif 2 C2, 3 C2. Okay. Lepas tu kita akan form SLE. Okay, because ni nak solve untuk C1 C2 tu kan. So the first SLE and this is the second. Okay. So from here, you boleh gunakan simultaneous equation lah, elimination ke. You solve, katakan you campur kan, you campur. Kita you campur dua ni, you dapat apa? Betul ke kelas saya buat ni? Hello? Betul ke salah ni? Ya. Betul ke salah ni? Doktor nak solve apa? C1, C2? Bukan kena form augmented. Kan? Kalau kita solve cara biasa tak boleh? Macam mana dia ada 3 pemulik ubah? X, C1, C2, Y lagi? Kalau buat X, Y you equal to 1, negative 2, negative 1, 3. Lepas tu bracket C1, C2. Lepas tu form augmented. Betul. Tak boleh solve. Kita ada 2C je kan? Okay, fine. Sebab kita tak ada, kita bukan kosong kan? Okay. Betul. Kita bukan homogeneous, sorry. So kita dah form SLE, next kita form apa? Augmented.
Augmented. Matrix representation ke terus augmented? Kalau Ya. matrix representation ialah apa? A apa? Keluarkan potential matrix. AC AC sama Equal dengan to X. Yeah. vector V. Vector V. So A you ialah apa? 1, -2, -1, 3. 1 minus 1 minus 2, 3 multiply. Ni kita buat kat sebelah kanan lah. X dengan Y kan? C1, Ni C1, C2. So you tengok dia punya size 2 by 2, 2 by 1, you get 2 by 1. Betul? Betul? Next, kita buat apa? Augmented. Form augmented. So you akan form augmented matrix. 1, -1, -2, 3 cross XY. XY. Dia buat apa dengan second row? R2 yang the first column origin 1 kan? R2 plus R1. The first row stay lah kan? The second row akan jadi 0. 3 minus 2 dia dapat 1 kan? Yang ni X plus Y. Cukup? Yes. Okey ke? Atau nak jadi ini kosong ni boleh je jadi kosong kan yang nak jadi kat RREF ni. So you punya first row tu you buat apa? 2, row 1. So this one X tambah Y. So ini 1. Salah ke? 2 row 2 Row 1, row 1. Row satu. Terima kasih. Thank you. 2 row 2, yes. So dapat kosong lah kan? Betul. So dapat berapa yang X ni? X plus 2X plus Y. X plus 2X plus 2Y. Ni dapat 3X plus 2Y. Betul? Hello, betul ke? Betul. Betul, madam. Saya padam ni. Okay, so dari situ kita dapat apa? C1, C2. C1 dengan C2. C1 equal to 3X. C1 is X plus 2Y. C2 will be X plus Y. So soalan nak dapat dia punya formula kan? Therefore, vector V kita kita nak express dia sebagai linear combination of the two. Masukkan dekat dalam formula ni. 3X plus 2Y C1 V1 plus X tambah Y V2. Okay. Nah, dia nak dapatkan kalau TV you punya scalar tu letak dekat luar TV1 X plus Y TV2. Okay. So, V kita tu dia nak tukarlah. Ini yang kita nak dapat dalam soalan tu. Betul tak? Betul. Kita tanya sikit. Yang T vector V ni macam mana kita nak macam mana dia boleh timbul macam ni macam tu. Macam dia boleh timbul macam ni? Daripada sini? Daripada sini ni saya faham. Yang tiba-tiba jadi T ni macam mana? Lupa TV. lah. Okey. Ini siapa tahu macam tiba-tiba jadi TV. Anyone? Sebab soalan kan minta dia punya formula kan. Macam mana tiba-tiba dari V dapat TV? Siapa yang nak belajar?
linear transformation. Properties of linear transformation, page berapa? Class rep 4A. Properties of linear transformation, key room 1, number 4. Page berapa? Anyone? Ini. Page 229 ni kan? Okay. Patutlah kita ada satu set of vector tu. Tadilah set of vector kita tadi. Firdaus, Ya, ada. nampak tak ni? Okey, ada Nah, letak juga. ni. Kan kita ada set of vector yang di bawah T tu yang dibagi tadi tu. Okay, so kata S. S kita tu yang tadi tu lah V1, V2. Okey. Kan? Ni S. S sama dengan V1, V2. So dia basis lah. Okay. So di bawah transformation T, dia keluarlah image yang dibagi dalam soalan. Okey. Faham. Okay. Ini V kita tadi and R2 kepada W R3. Okay, so for any vector V in V, tu yang saya ambil V tadi kan? TV is completely determined by TV tu. So TV kita tu completely determined by this basis vector yang dibagilah dalam soalan kita V1, V2. So in other words, if V ni you boleh tulis sebagai linear combination of the basis vector kan, C1, C2 scalar. Jadi VU tu, TV tu by these properties, bila daripada sini, bila TV, dikeluarkanlah T tu, ni kan? Oh, okey. Lepas tu you keluarkan C1, TV1. Dia okey, maksudnya dia macam image asal objek asal dia V kan. Lepas tu bila dia keluar image sebagai TV tu, lepas tu C1 tu keluar macam kali depannya lah. C tu ialah dia punya scalar. Dia daripada sini lah definition. Okey, faham. Ada logik dia. Thank you. Okay, so yang inilah. Okay, so TV1 ialah TV1 kita ialah apa? Negatif 1, 1 kan? Tambah X tambah Y, TV2 negatif 2, 3 lah. Okay. So this one 3X plus 2Y. Ini image dia bagi dalam soalan berapa ni? Negatif 3, 1, 0. Image untuk vector. Okay. Contohlah kalau dekat atas dia yang kat SLE tu kan, saya solve itu je, saya tak buat form AC equal to V dengan augmented apa tu? Boleh ya? Tak masalah. Okay. Ini apa dia punya image ni? Negatif 3, 1, 0. 3, 1, 0 plus X plus Y yang ini? 2, 1, 1. 2, 1, 1. 2, 1. Okay. So macam ni kita nak solve right hand side ni dengan left. Apa dia punya solution untuk right hand side? Ini seperti scalar lah kan. So multiply lah scalar to each of the axis. Dia dapat berapa? Negatif. Ini negatif 9. ke negatif ke? Saya salah ke? 3X tambah 2Y ke? Atau negatif 3X? Betul kan? Positif 3X tambah 2Y kan? Atau saya salah? Cuba awak tengok. C1. So kita ada Betul. X tambah, betul lah. Tambah. Okay, nanti kita cek jawapan, tak apa silap. So yang ni dapat negatif 9X tolak 6Y. Ni sebab dia scalar. Scalar ni multiply pada setiap entry, setiap komponen tu lah. 3X tambah 2Y. Ini dapat kosong. Ini dapat 2X plus 2Y. X plus Y, X plus Y. Sebab kita nak dapat equation ni. Dia dapat berapa ni? Negatif 7X
tolak 4Y. Betul tak? Betul. Second komponen 4X tambah 3Y. X tambah 3Y. Third ialah X tambah Y. So, question asking for this one lah, equation dia kan. Mana nak tahu betul ke tidak ni? Checking lah kan? Checking. Okay. Oh, T tadi tu, T negatif 11 ni, kita dapat tak image dia negatif 310 dengan menggunakan formula T ni lah. Katalah ini kita dapat apa ni? T negatif 11 sama dengan negatif 7, negatif 1 tolak 4 dengan 1 dapat tak kelas? Yang 4 dengan negatif 1 tambah 31. Negatif 1 tambah 1. Dapat ke? Ya 7 tempat 7 tolak 4 3. 7 tolak 4 3 kan? Ini negatif 4 tambah 3 dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Ini dapat kosong tu yang saya kata tadi. Yang atas tu ada silap tu. Cuba tengok balik. Kat IRO tu kot. Ya? Dekat Anya. Ni tengok ni. Sekejap Negatif 1. Dia negatif 1 ke? Row 2 1 tambah negatif 1 ke? Kejap soalan. Go back to the question. 1 negatif 1. 1 negatif 1. Betul lah kan? Betul. 1 negatif 1. Betul. Negatif 3. 1 kosong. Betul. Okay. Negatif 2 3. 2 1 1. Hmm. Kat IRO kot salah. IRO. Cuba tengok IRO. Row 2 tambah row 1. Row 2 tambah row 1 kosong 2. Row 2 tu kosong negatif 1 patut medium tu. Mana ni? Lepas buat yang first proses R2 sama dengan R2 tambah R1 tu kan? R2 tambah R1, 1 negatif 2, okey. 3 tolak 2, 1 lah ni. Betul lah. Ni X tambah Y. Betul. Sekejap. 2 1 negatif 2. Negatif 2 tambah ni habis kosong. Betul juga. So sini negatif 2 tambah. Saya rasa ada silap dekat sini ni RO ni. Negatif 2 tambah 2 kali. Silap dekat RO ni. Dekat second process tu. IRO yang ni? Kat yang tu salah tu. Tambah 2 R2 ni? Rasa situ 2 tu. tambah kosong 1. Negatif 2 tambah 2 kosong kan? X tambah Tambah. tambah 2X tambah 2Y. Betul juga kan? So 3X tambah 2Y. Mana salahnya? Mana silap? Sekejap. Medium, saya rasa salah dekat checking tu. Salah kat checking. Alright, tak mana? Terbalik. 1 negatif 1. Oh, okey. Dia punya soalan apa dia bagi? 1 negatif 1. 1 dari 1. Okey, thank you. Terbalik. So, boleh dapat lah negatif 310. Supposedly. Kau kira Firdaus? Saya malas kira. So, yang ni kita ada apa tadi? 1 negatif 1 Betul. Negatif 7 tolak 4 negatif 1. Kita dah dapat. 3 negatif 1. 1 tolak 1. Dapat. Negatif 3. 1. 1 kosong. Okey lah. Betul nak tengok step yang atas sikit. Yang ni. Jap. Yang ni. Ni ganti.
Okay, so jawapan ni sampai sini je, yang hashtag yang check-in tu tak perlulah. Kalau nak buat pun tak apa. Oh, yang ni boleh ganti terus tak? Apa? Yang mana? Yang ni kan kita dah dapat dia punya TXY sama dengan ni kan. Lepas tu kita ganti yang ni first tu Dr. untuk yang T apa ni? 2 komponen je. Lepas tu ganti terus dengan 3 komponen punya. Tak faham. Macam mana? Mula TXY sama dengan 3X tambah 2Y T negatif 1, 1 kan. Lepas tu tambah X tambah Y negatif 2, 2, 3 kan. Yang mana? Yang mana? TXY ni yang kita dapat ni. Atas sikit. Okay. No. Yang tu. 3X tambah 2Y kali negatif 3 ni. Okay, atas dia. Atas dia. Yang ni. Okay, yang tu saya faham sebab doktor masukkan direct V1 dengan V2 tu kan. Ya. Okay, yang bawah dia tu macam mana? Macam mana pula boleh ganti dengan 3 komponen? V1 kita minus 1, 1 ke? Tak ada silap. 1 minus 1 kan? 1 minus 1. Ni silap lah kat sini. Nampak tak? Saya letak minus 1, 1 kan isi. Faham? Padam lah kan? Salah lah kan? Kelas. V1 kita berapa? 1 negatif 1. 1 negatif 1. Tadi saya letak minus 1, 1 saya rasa. Oh, maksudnya doktor lepas dia mengalami transformation T1 negatif 1 tu dia dapat 310 bawah tu lah. Yang ini dia bagi dalam soalan. Saya ingatkan macam mana boleh macam doktor masuk Yang ni dia bagi dalam soalan kan ni. Okay, faham. Kan tadi saya lukis banyak kali dah saya lukis kan. Di bawah transformation T. Inilah V1 kita. Dia adalah dekat vector space R2. Di bawah transformation T, dia keluarlah image ni negatif 310. Dia ialah vector 1 negatif 1. Nampak? Faham? Jawapan akhir nak salin. Itu yang ini. Bukan checking. Bukan atas sikit. Atas, okey. Yang tu. Kenapa? Fira nak tanya soalan ke? Dah, saya nak salin. Kejap. Oh, nak salin. Okey. So jawapan akhir dia doktor memang in terms of X and Y je lah Inilah jawapan akhir dia adalah satu formula untuk T ni. Maknanya any vector dalam R2 ni, dalam R2 you masuk di bawah transformation T, dia akan keluar image dalam R3 mengikut formula T ni lah yang kita dapat ni. So transformation tu ialah yang belah kanan ni lah kan? Formula. This is the formula. Image dia yang sebelah kanan. Okay. Image image yang akan keluar dalam R3 tu ialah yang sebelah kanan ni lah formula dia. Sikit lagi nanti 10. Tambah Y 211. Okey, lepas tu yang tu step biasa. Okey, dah. Okay, so saya proceed the second part ni, B ni. So again, dalam soalan transformation kan, kalau you tengok A dengan B tu, A tu you kena cari dia punya formula.
B ni dia bagi. Nampak? Nampak tak Firdaus? Beza antara A dengan B. Oh, B dah bagi B dia bagi, dia define dah. A ni tak. Given transformation, dia kata dia bagilah di bawah transformation T apa yang keluar image dia kan. Kita dapatkan dia punya formula. Untuk B, dia bagi formula untuk T tu. Faham? Oh, tapi pelik matrix jadi polinomial tak? Mana? Tu daripada matrix A, B, C, D jadi polinomial tak? Dia punya mapping dia macam tu. Oh. Kan dia ni kan special function, dia boleh transform. Dia nama dia special. Oh, dia bukan pada polinomial kepada polinomial saja bukanlah Kalau kita punya function yang biasa, kena function linear, function biasa kita kena algebra punya equation kan? Yalah. Kalau linear transformation, it is a special function. Boleh je vector space yang kita dah belajar 3 tu, Rn, polynomial and matrices ni. Boleh ke vector space dia akan keluar dekat mana-mana 3 ni. Sama ada dalam vector space yang sama atau vector space yang berlainan. Macam ni sama. Cuma n dia berbeza kan? Betul. Untuk soalan yang B ni lain. Dia keluar dalam vector space polinomial. Mana you tahu vector space polinomial dia keluar? Tu ada X hujung. Polinomial degree berapa? Degree 1 degree 2. Sekejap. P2 P2 lah. P2 pula subhanallah. Dia P1 lah sebab X kuasa 1 linear lah kan. Oh tu R2 Okay, confused. Ini polinomial, maknanya you punya V tu ialah apa untuk B? B Ni M2/2. M2/2. Ini nampaklah kan? W P P1 lah. P1 okay. Okay, so dia define sebagai ni. Find a basis for the kernel of T. Ni macam mana pula? Kernel macam mana pula? Tak tahu, tak ingat. Tak ingat tak start lagi revision Belum. Class rep dah start dah revision. Dah start dah tu, dia orang rajin. Ya. No, examnya hari Jumaat ni kan? Betul. Bila you nak start? Hari ni lah. Hari ni Alang-alang ni. Ini chapter 5, chapter 5 je tau. Boleh. Okay. Alright, curl of T ni ialah apa class rep? Class rep 4A. Lain tak ada. Okay. Curl of T ni ialah set of vector V. Okay, set of vector yang dotted line ni ialah set of vector V. Kita panggil dia sebagai curl of T di mana you dapat dia bila you solvekan TV sama dengan 0 vector. Okay, dalam case ni di bawah transformation T, 0 vector you adalah vector dalam kodomain dia lah, set of W tu. Okay. So, nak dapatkan basis, saya gunakan sini lah ya. Bila soalan asking for the basis untuk kernel tu, you kena cari curl terus. So, curl of T will be TV equals to 0 vector. Page berapa kernel punya definition? Dia ialah chapter 5 page 240. Set of vector kernel tu ialah vector V yang ada dekat dalam domain. Dalam case ni, ini you punya T, ni V you lah. So you punya curl of T tu ialah set of vector matrix. Sebab tadi kita dah
determine dia punya domain dengan kodomain kan. Ni ialah P1. Dekat sini lah. Ker tu vektor V. Ker T ialah set of vektor V. Okay. Di mana vektor V semua vektor dalam kernel tu ialah vektor dalam vektor matrix. Okay. Kita kena buat apa mula-mula? Ker ni seperti you solve apa? Dia seperti you solve null space of matrix A. Kalau nak dapatkan null space ialah you akan solve homogeneous lah kan? Homogeneous system kan? Okay. So, kalau homogeneous dia always consistent. Sama ada dia trivial atau non-trivial solution you nanti. Betul tak kelas? Saya pakai cakap dia ni. Betul kot. Okay. Yang tu maksud dia apa? Vector V is a subset of V. Vektor V ialah semua vektor dalam vektor space V. Bukan subset, semua vektor dalam V. Okay. Dalam vector V. Vector V besar V. Dalam dia ada vector V. Yalah, ker of T dia ialah set of vektor V. Vektor V ni banyak. Ker T ni ialah set of vectors, tahu tak? So dia ada banyak. Dan semua set, semua vektor, semua set of vektor ni adalah vektor dalam V. Vektor space V ni dalam case ni ialah domain bagi T. Iaitu vector space M2/2. VU ni lah V ni. V tu any matrix in the form of 2x2 macam tu? Kalau soalan ni lah, ikut konteks soalan ni ialah. Oh. Kalau vector V tu pula yang wujud dalam ni je lah. Bulatan je lah. Ker T tu, yes. Okay, baik. For ker T tu kan, so vector V ni saja. Macam mana nak dapat dia, ini yang kita nak solve. Okay. Okay, so apa yang kita nak buat first step? Tak tahu. Tekan let lah. Let vector V ada dalam M2/2. Therefore, vektor yang ada dalam M2/2 ialah vektor yang ada berapa komponen? Yang ada berapa entries? 4 entries. Sebab semua vektor dalam, semua vektor matrix dalam vektor space M2/2 dia ada ABCD ni lah, kita tengok pada soalan. Macam ni kita define V ni, tengok pada soalan. Sebab soalan define kita punya transformation T ni, di bawah transformation T semua vektor matrix dalam vektor space M2/2 dia akan keluarkan image dalam vektor space P1 according to this equation atau formula. Faham tak kelas? Faham. Ni. Doktor tanya sikit. Apa dia? Kalau transformation tu kan dia A, B, C, D kan. Kalau dia punya transformation tu tak guna keempat-empat elemen tu pun boleh Tak faham. Dia tak guna. Kan dalam ni 7A tambah D, B tambah C tolak D kan. Dia pakai semua huruf A, D, B, C. Contoh dia just guna 7A tambah D, B tolak D. C tu tidak digunakan. Okey ke macam tu? Untuk yang pertama ni lah. Okey sebab dia dah define macam tu, kena ikutlah. Ikut je lah okey. Sebab dia dah bagi macam tu. Not necessary kena pakai semua elemen tu punya simbol lah. Tak. Okey. Ikut apa yang dia dah define T tu. Okey kelas? So macam mana kita nak ambil V tu, kan kita dah kata let vector V yang dekat dalam kern T ni ialah satu vektor dalam vector space M2/2. Macam mana kita nak define dia, you tengok balik you punya formula T yang dia bagi. Can you follow? So you gunakanlah A, B, C, D sebagai entries untuk vektor V. Okay. So to find curl of T tadi, back ke dia punya equation tadi, di bawah transformation T, you akan dapat 0 vector. V ni ialah a vector dalam M2/2 lah. Okay. So kita terus tengok ni T, vector V sama dengan, salin balik soalan lah.
A, B, C, D sama dengan right hand side ni 7A plus D plus B plus C tolak DX sama dengan kan kosong kan. Zero vector U ni ialah zero vector yang ada dalam mana? PV equals to zero vector. Zero vector dalam P1 macam mana bentuk equation dia? Kosong tambah kosong X Pandai. So kat sini kosong tambah kosong X. Okey tak yang tu? Okey. Okay. So sekarang ni you tengok yang sebelah kanan je lah. Okay, you nak form SLE kan? Betul tak? Tak tahu, saya ikut je ni. Kita nak form SLE lah sebab kena ni seperti you selesaikan, seperti you dapatkan null space. Cara dia tu seperti you dapatkan null space. Null space ialah menyelesaikan homogeneous system. How do we get the homogeneous system? Daripada sinilah sebelah kanan ni. Okey. You nak cari ABCD tu sebelah kanan ni je you gunakan. So yang sebelah kanan ni you kena compare lah you nak, sebab dia ialah polinomial. Compare apa? Coefficient Compare the line. Apa? D. C tak ada, B tak ada kan? Appear kan lah, boleh tak? Apa? B dengan C tak ada, kita appear kan, boleh? PC apa pula ni? PC. Yelah kan ke coefficient. Ini kan ke 7A tambah D. Ni dia tak ada Tak ada. B dengan C kan? Oh okey, 7A kosong B lah. Kosong C tambah Kosong D. B. B tak ada, appear kan lah kosong B. C pun faham. ada kan? 7A Kosong C tambah kosong D yang untuk X0 kosong lah sebab like terms. Faham tak? Faham. Second untuk coefficient untuk X ni pula kosong ini A tak ada apa? tak ada. Kosong A tambah 1B B tambah C tambah C tolak D equal 0. 0. Lagi? Dah. Itu dah dapat SLE lah kan? You nak solve, you nak kena form apa biasa? Selepas SLE you akan form matrix representation, betul tak? Betul. A dekat sini adalah standard matrix lah. A apa? AV sama dengan zero vector. 0 vector je. Homogeneous kan. Apa coefficient dia? 7, 0, 0, 1, 0, 1, 1, negatif 1. Vektor V ni kalau you tulis dia dalam bentuk Column column, dia apa? Macam tu kan? A, B, C, D. Ini tulislah A, B, C, D equals to 0, 0. Betul tak tanya? Checking. Yang matrix tu kan asalnya ABCD 2x2 kan? 2x2. Dia memang dalam vector space 2x2. Okey. Adakah memang valid kita boleh buat dia jadi column vector column matrix macam ni ABCD? Ke hanya untuk menyelesaikan masalah ni saja? You boleh express dia dalam bentuk column vector matrix ni. Sebab ni ialah vector matrix. Vector kan boleh tulis dalam bentuk column vector. Oh. Ya ke? Ni vector matrix ni. Ni adalah satu vector. Ni adalah satu vector matrix. Bukan matrix tau. Vector matrix. Bos ke salah satu? Apa? Bos dua-dua ni vector matrix lah. Apa dia? Yang ABCD yang 2x2 dengan 4x1 ni, dua-dua ni kita panggil vector matrix lah. Dia adalah vector matrix, yes. Adakah cara penulisan ni hanya dalam bab linear algebra je boleh guna pakai? Betul. Dalam yang melibatkan vektor lah, vektor matrix. Kalau you belajar tempat lain yang dia cakap pasal vektor matrix, boleh je.
Kalau kita nak solve contoh macam ada simultaneous equation guna matrix punya kaedah tu tak boleh pakai macam ni kan. Macam mana tak faham, saya tak faham. Sekali lagi. Contoh kan kita pernah buat contoh 2x tambah y sama dengan 1, equation 1. Lepas tu 3x tambah 4y sama dengan 5. Kan equation 2. 2x tambah 3y sama dengan 1. okey. Itu equation 1, equation 2, 4x tambah 5y sama dengan 2. Kan kalau kita belajar peringkat sekolah kan boleh solve guna matrix punya kaedah kan. Yelah, you for matrix representation kan. You katalah CX ke sama dengan B. Okey. Kan. So soalan macam ni kita akan jadi 2, 3, 4, 5. Lepas tu XY, 1, 2. Saya tanya, 2, 3, 4, 5 tu boleh ke kita tukar jadi column matrix? Tak boleh lah. Tak boleh Ni ialah equation biasa, dia bukan vektor. Tu nak confirm kan. Faham. Terima kasih. Okay. So yang ni macam mana nak tahu you punya setup ni betul ke tidak? Tengok size Tengok size dia ni berapa? 2 darab 4. 4. Yang ni? 1. 4 darab 1. So dapat 2 darab 1. Kan? So, samalah. Betul. Okay. You nak solve guna ERO. Tu you akan form apa? Augmented kan? A/0 vector. Okay. So 7, 0, 0, 1, 0, 1, 1 minus 1 cross 0, 0. Okay. Jadi nak guna apa? First row. First column ni 7, kita nak jadikan dia 1 je lah kan? Tadi saja saya rasa 1 ERO je ni. 1 R1 1/7. Okay. So you dapat 1, 0, 0, 1/7, the second row minus 1, 0, 0. Okay, dah. Dah. So ini bentuk RE. REF, reduce. RREF pun boleh juga ni. Ini pun consider sebagai RREF kan. Yang atas kosong. Okay, kita buat apa? Convert dia. Balik lah. Okay. First row jadi apa? Ni koefisien 1 ni. Ni ialah A, B, C. So A tambah D/7 plus 1/7 D sama ni B plus C minus D equal 0. From here kita dapat leading A dengan D, free kita CD. C parameter S, D parameter T. Okay. Where the two parameter takes all the numbers. So by back substitution. Kan? Betul. Okay, betul lagi start dengan second row lah. B semula plus S tolak T. So B negative S plus T. And our A will be negative 1/7 T. So therefore curl of T by definition tadi dia adalah vektor V lah kan? Vektor V kita kan? Kan? Curl T ialah set of vektor V kita tu lah. Okay. Maknanya kita nak selesaikan V ni tadi. So V kita dah define dia sebagai vektor matrix A, B, C, D. Dia masuklah A yang kita dapat tu B C D, where S dengan T takes all real numbers. Dan dia adalah satu set.
Sebab soalan asking for basis kenalah factor kan. Apa tu? Oh, you nak keluarkan macam mana? So vektor V you sama dengan you keluarkan S, katalah keluarkan S dulu sebab alphabet dia punya arrangement S dulu baru T kan. So sini apa? Kosong. Kosong lah, tak ada kan? Kosong. Negatif 1 ni campur T. T ada dekat sini lah negatif 1/7 right? Yang ini second row Satu S ada, kosong. T tak ada. Sini kosong, T Kosong. ada dekat sini. So ST takes all the numbers. So, inilah you punya kernel. Tapi soalan asking for basis kan. Therefore a basis for ker of T will be what? Per basis. Vektor yang akan span kita punya M2/2. Ni je lah dua ni. Vektor matrix yang ini kosong, negatif 1, 1, 0 dengan negatif 1/71, 0, 1. Ini jawapan basis untuk ke. Okey tak? Doktor tanya sikit. Jawapan akhir ni mau maksud apa? Apa dia? Jawapan akhir kita ni kan? Dia maksud apa? Maksud apa? Maksudnya dia ni yang span kita punya M2/2 ni. Maksudnya general. No. Dia adalah basis vektor yang span ker T tu. Dalam ker T tu ada banyak. Okey. Dia ni yang akan spankan ker T tu. For example kita nak cari set of ker T ker T tu ada banyak kan. Katalah you ambil S take S sama dengan berapa? 2. T sama dengan berapa? 1 lah senang. 7 lah. Senang potong. Okay. So one of the ker T tu, vektor V ni lah kan. Salah satu daripada vektor dalam ker T tu, apa dia punya komponen ni? Tengok kat sini. Bila S you 2, dia dapat 2 dia akan jadi 2, negatif 2, 2. Negatif 2, 2, 0. Okay. Tambah. 4, negatif 1, 7, 0. Campurkan saya. 7, kita dapat negatif 1 lah. Negatif 1, 5, 7. 2, 7. So, di bawah transformation T tadi kan. Okay. Kita tengok, kita kena dapat image dia kosong Okay. Kalau you punya T V1 T negatif 1, 5, 2, 7. Dia akan keluar, dia kena keluar image apa? 0, 0 tuan. Dia kena keluar zero vector lah sebagai image dia. Tapi tengoklah dia define tadi sebagai apa. Masuk kat sini, tengok sini. 7A. Oh, macam tu. V1. Baca yang tak saya, baca yang tengok dia. 1, 5, 7A 7A tambah D. D kita ialah 7. Kan? Betul. Campur. Ni dapatlah kosong. Ini dapat apa? Tadi. B plus C minus D. B kita B plus C minus D, right? Betul. So you dapat 0 plus 0x. So this is a zero vector lah. Jadi dia ni form a basis. Basis ni dia semua vektor dia macam ni tau. Saya buat gambar lah. Dalam ker tu adalah basis vektor dia. V sama dengan M2/2. W sama dengan P1. Ker T ni kan, inilah ker T. Ker T kita ada basis, dalam ni ada basis vektor dia. Yang tadi yang kita dapat tadi tu. 2 tu lah. Yang ni V1, V2. So linear combination dia dapatlah V1, V2. Di bawah transformation T, V1 ni keluarlah zero vector image. Nampak? Faham. Mesti ada basis vector yang span kita punya ker tu. So
So, tapi kalau soalan asking what is one of the example of the QWERTY, tu yang kita kena solve yang saya buat ni. One example tu ambil lah S2T7 kan. So V1 ni kalau dia adalah linear combination, basis vector you will be 2. Nanti 2 lah. 2 1 tambah 7. Basis vector ni kan dia linearly independent dan span kita punya vector space. Faham. So itulah dua vektor yang kalau kita guna pakai, kita ganti apa-apa nilai S dan T, kita akan dapat zero vektor akhirnya, image dia. Bukan. Kita akan dapat one of the vector dalam QWERTY. Macam mana sekali lagi? You masuklah S anything, T apa-apa kan. You akan dapat satu vektor dalam QWERTY tu. Di bawah transformation T dia keluar zero vektor. Okay, faham. QWERTY ni ialah subspace kepada M2/2. Pas kita follow balik yang transformation atas tadi baru akan dapat zero vector kan? QWERTY ni adalah satu subspace. You tengok dalam page 241. 241. Dibagi definition untuk QWERTY tu kan. QWERTY tu ialah subspace untuk V tu. Ni page 241. Ni, nampak? QWERTY ni is a subspace of the domain V. Okay, faham. Jadi dia mestilah bila dia subspace, dia mestilah ada basis vector yang span dia. Betul. Tu yang kita dapat tu basis vector dia lah. One of basis vector tu, ini dua dia je yang akan span dan linearly independent. Bila dia span, dia bentuklah beberapa linear combination. Salah satu daripada linear combination yang V1 kita ni. Faham? Faham. Okay. Maksudnya doktor, soalan tadi tu pun ada possibilities untuk kita cari kernel dia lah kan? Soalan mana? Soalan yang kita buat tadi lah, sebab yang tadi tu kita berjaya dapat dia punya linear transformation kan? Soalan tadi yang mana? Soalan nombor 1. A. Ni. Yes. Dia minta apa? Ada possibilities ke kalau kita boleh cari dia punya QWERTY juga? Find QWERTY. Sebab kan kita dah tahu dia punya transformation kan? Kita dah tahu formula dia lah. Kan? Boleh. Cuma dia tak minta je lah kan? Betul. Okay. Okay, so mana lagi soalan dia? Yang lain tak ada soalan ke? Kalau ada yang lain tak ada. Apa dia? Dia dah study. Orang study. Kalau ada soalan boleh tanya Firdaus lah. Tanya doktor lah. Firdaus lah sebab Firdaus dah tanya saya kan. Firdaus dah faham. Okay. Itu baru yang the first part kan. Find the basis untuk QWERTY. Jadi dia punya jawapan tu mestilah dalam bentuk vector matrix. Sebab QWERTY tu ada dalam vector space M2/2 domain dia. Lagi apa lagi? Is vector ni dalam QWERTY? Explain your answer. Macam mana Firdaus? Is in the QWERTY. Kena cari lah, dia ada S dengan T tu kot. Tak. QWERTY. Semua vektor dalam QWERTY dia akan keluar image apa? 0. Zero vektor kan? So macam mana nak tahu dia ni dalam QWERTY tu tak? Dia salah satu vektor dalam QWERTY atau tidak? Cuba ganti dalam transformation kot. Iyalah. Betul ke? Dia sepatutnya keluar apa? Sifar. Zero vektor lah sebagai image kan? Takkan aku 4 markah tu. 4 markah masalahnya. Tak percaya Biasa dia kedekut. Okay, so di bawah transformation T -1, -5, 1, 2. Apa you buat? Ganti yang 7A tadi tu kan?
A you ialah negatif 1. B lagi apa? 7A lagi apa? 7A apa tadi ya? Aduh soalan tak ada lah. 7A 7A tambah D. tambah D. 7A tambah D. D kita 2 lah kan? 2. Hmm. Bukan. Hmm. First lagi dah tak dapat lah. B tambah C tolak D. 7A tambah D. Campur. B tambah C tolak D. B kita apa? B negatif 5. Tambah C 2. tolak 2 kan? X. Dapat apa ni? Tu negatif 5. Negatif 5. 5 negatif 6. Negatif 6. X. Kan? Dia tak sama dengan apa? Zero vector dalam satu ialah kosong tambah kosong X kan? X. Betul? Therefore, dia cakaplah vector matrix ni It's not. dia bukan Dalam dalam soalan 20 madam. Apa? Hello? Dalam soalan tu T T yang domain dia tu negatif 1, negatif 5. Oh, 20 20. Allah. 20. Ada tak adalah 20. Jadi sepatutnya 2 tu typo. So kalau 20 kat mana kita nak letak ni? Yang 20 tu Yang pakai D tu. Kat D kat mana formula dia, tengok balik. 7A tambah D. kat tu ada 20 tu. So 7A tambah 20 lah. Sama ke? Tak dapat ke? Lagi satu. Yang ujung tu B minus C B plus C minus D. Minus 20 lah ya. Okay, thank you. Kalkulate ni dapat berapa ni? 7 tu dapat 13. 13 ini. Tu 24. Negatif 24. Negatif 24. 24X. X. Okey tu. Okey tak? Yang ini markah dia ialah M1, A1 dekat sini. M1, A1. Oh macam tu je? Dia bagilah M1. Ini kira bonus lah untuk you all. Kan? Biasa dia kena kod. Mungkin yang ini dia tak kena kod. Tak tahu. Okay, next. State the domain and codomain. Apa domain untuk T? Domain? Domain T. Domain tu calculus. Ini kan ke function. It's a special function. Dia ada domain dia dan nama special function. Faham? Okay. Apa domain T? Cuma dia punya domain dalam satu vector space. Vector space apa? M2 by 2. Codomain? Takkan macam tu je. P1. Codomain ni tapi dia adalah vector space. Banyak ni vector space, kau ingat satu-satu benda je. Matrix 2 by 2 satu benda je. 2 by 2 kan banyak. Dia numbers kita, real vector space. Oh macam tu je. Okay. So dapatlah 2 markah. So siap lah tu kan. Tengok yang C pula. Almost 430 tengok C pula. C. Given the linear transformation ni, dia mapping vektor dalam vector space R4, dia keluar dalam vector space M2 by 3. Nullity dia 1. Find the rank. Macam mana ni? Tak tahu. Kalau kau kat sebelah aku cubit kau tu cakap tak tahu kan? Tak, memang jujur saya tak tahu. Yang kita nak pakai ni, class rep. Right, A plus nullity equal to N. Buku surat apa class rep? Aduh tak jumpa lah. Mana lah. Buku surat apa? Anyone? 209. 209? Chapter berapa tu? Tu chapter 4 tak?
209. Page 246. 246. 246. Okey, page 246 yang mana satu? 246 madam. Dah jumpa ada. 246 saya jumpa. Theorem ke definition 6? Theorem 4. Theorem 4 number Number nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, theorem 4 tu. 4 3 tak? 3? Ha? 3 Sekejap saya buka. Theorem 3. Good. Sebab ada rank, ada linearity. Nombor 3. Ah, Kenapa? Tu je saya tengok macam berkait dengan soalan tu. Rank ada, nullity ada. Number of column you tahu tak? Tahu? Berapa? Tu 2.3 tu kan? Row column 2 lah. Are you sure? Tu dia bagi matrix. Itu number of columns in A tu, itu adalah standard matrix tau untuk T tu. You kena keluarkan tau. Apa ni? A tu kalau you tengok you punya theorem 4 tu adalah number of columns dalam A. A tu ialah standard matrix untuk transformation U tu. Bukan A yang matrix vector space tu. Mana page 2 apa? 246. 246. Ni number of columns in A ni bukannya 2 kali 3 ni. Oh bukan Bukan. A tu ialah standard matrix untuk T ni. You kena keluarkan daripada SLE dia tu kan. Keluarkan standard matrix dia. Okey. So theorem 3 dengan theorem 4 ni dia berkait tak? 3 dengan 4. Dimension range T, nama lain dia rank kan? Oh ya ke? Tengok definition 6 ni. Dimension of range T is known as the rank. Betul tak? Oh. Okay. Dimension of the curve T is also known as the nullity, right? Betul tak? Okay. So 3 dengan 4 ni dia berkait lah kan? Berkait. So since you tak boleh guna 3, bolehlah ambil yang 4 punya formula sama dengan dimension V, right? Okay, go back to our soalan tadi. Ni. So rank, kita ambil nombor 4 ni. Rank T plus nullity T sama dengan dimension apa? Dimension V. V dia ialah domain kan? V ni kan? Domain dia lah. V kepada W. Domain lah. Domain T tu lah. Ni V, ni W kan? Dimension siapa ni kalau V? R4. Dimension untuk R4 ada formula kan? Dimension Rn ialah n. Dimension Tn is n plus 1. Dimension m by n ialah m by n. Betul tak? Ni betul. Formula ni ada dekat page berapa? Page berapa? Ingat. Ada. Page berapa? Itu yang tadi ada seorang mention page 199 tu. 109 tadi tu. 199 tu. 199 pula. 199? Page 199 example 10. 199. Example 10 199. Tadi siapa yang cakap 109? Dia tersilap nak cakap 199. C99. 199. 199. Ada. Jawapan kita ni apa? Tak tahu. Rank. Dia asking for rank kan? Belum habis lagi cerita kat sini. 3. Dimension dia 4. Rank dia ni. Jom saya tulis kat sini. Theorem 4. Number 4 ni 4 tolak 1 lah. Ni rank T yang nak cari. Nullity dia bagi 1. Dimension dia berapa? 4 kan? 4. Ialah 3. Macam tu. Tapi maknanya kena memorize lah. Maknanya theorem 4 tu kan? Ya Allah, banyaknya theorem. Lah. Dia banyak theorem ni. Kedua, state the dimension of the domain. Ni senang lah. Dimension and codomain of T. Dimension tau. Dimensi.
Function domain. Domain dia ialah apa? R4 kan? 4. Dapat 4. 4. Kodomain dia siapa? Kodomain dia yang matrix 2 by 3 lah. Berapa? 6. 6. By this formula. Nombor 3. Determine whether T inverse exists. Exist ke tak? Oh, yang kena buat tu aduh tak ingat lah. Ni tak payah nak buat-buat apa ni. Guna formula je, theorem. Buat tu. Theorem untuk inverse page berapa? Sekejap, saya tengah cari. Tak exist. Apa yang cakap exist tu? Tak exist. Balik. Kenapa tak exist? Sebab dia punya rank dengan dimension tak sama. You pakai theorem mana? Theorem, alah lupa lah apa tu. Theorem. Cari lah. Ada tengoklah buku. Wah. Mana lah? Ada. Saya pernah jumpa. Saya ingat kat mana. Dia berkait. Theorem 7 tu dia berkait dengan theorem 6. Betul tak? Mana? Theorem 7? Theorem 7. Theorem 6. Kat mana theorem 7? Kat mana? Theorem 5. Betul tak Kak siswi? Zul mana? Betul. Bersurat 250 dengan 257. 250? Betul. Page 250 dengan 257 kan? Apa dia 250? One to one Dia one to one tak? Saya nak tahu. Tak. Kenapa tak? Sebab dia punya analiti dia tak sama kosong. Kerti dia sama. Itu siapa yang bercakap dia? Balik. Ali. Oh, pandai Ali. It is not one to one because nullity T. Nullity T. Berapa dia bagi tu soalan? 1 kan? 1. Yeah. Not 0. So bila syarat ni, satu syarat ni tak ada, kalau tengok page 257, untuk dia ada inverse, dia mesti one to one and Kerti Onto. onto. Ni dia bukan ni, so T is not It's not? invertible lah ataupun ni. The inverse in exist. Inverse does not exist lah. T inverse tu apa? T inverse does not exist. T inverse macam function kan ada inverse. Okay. Macam transformation ya, dia punya inverse lah. Function ada inverse, kalau tu dia yang one to one lah. Untuk dia ada inverse, dia mesti one to one and onto untuk linear transformation ni. Kalau you tengok page 257 ni kan. Onto apa? Onto dia kan 250. punya 250. page 250. Dia onto bila rank dia kena sama dengan dimension dia. Kita boleh juga gunakan onto juga kan. Mesti tak untuk soalan ni. Kalau tengok dia 6 page 250 sekejap ya. Okay. Definition 8. Ni. Nampak tak? Terus. Nampak. Okey, ini page 250 dengan untuk T inverse tadi tu kan Dan yang ini yang theorem 7 ni, nampak ni. The existence of inverse transformation. Sebab ni semua equivalent kan. So kita nak tanya dia soalan asking dia invertible ke tidak? Dia inverse dia exist ke tidak? So kalau you kata dia inverse, dia mesti one to one dengan onto. Onto maksudnya satu objek satu image. Ya. Oh, okay. Okay. So untuk soalan kita ni, dia bukan one to one. Macam mana kita tahu? Sebab nullity dia tak sama dengan kosong. According to this theorem, for it to be one to one, dia punya nullity mesti mana tadi yang ke belakang lah pula. Tengok balik page 250 ni. Saya buka page 250. Ni kan. For a function, for a linear function to be one to one, dia punya nullity dia mesti kosong. Kosong maknanya dia tak ada basis lah. Okay. So untuk soalan kita, nullity dia bagi satu. Bukan kosong. Jadi dia not one to one lah. Oh, maksudnya kalau satu transformation tu ada inverse, dia punya nullity mesti 0.
Dan dia mesti onto. Kena prove kan? Theorem tu macam Dan kena dia mesti onto. Ni dia the theorem is proven lah. bukan dia theorem is proven. Dia exist ke tidak tu soalan ni tak kan ni. Tadi kan kita nak tahu T inverse ke tidak. Kita boleh buktikan dia not one to one terus you kata dia does not exist ni. Sebab dia punya perkataan dia kena dua-dua. Dia kena one to one dengan dia onto. Oh. Katalah you punya soalan ni, you checking dia onto ke tidak ni soalan ni? Onto. Tak. Dia Nak onto tahu. ke tidak? Katalah second method lah. Katalah you kata T is not onto Y. Why? Ha, I don't know. you don't know. You go and look at your theorem 6 tu lah. Theorem 6 tu kan page berapa? Page 250 tu kan? Okay. Theorem 6 tu. Dia Okay. apa? Rank dia kena sama dengan apa? Rank T dimension W. Kena sama dengan dimension W. W ialah kodomain kan? Ada main. Rank T tadi kan kita dah cari tadi berapa? Rank T 3. Rank T 3. Dia sama Dimension 4. dimension W 6 kan? M2 by 2. Oh, dimension codomain Dimension kodomain. So yang ni 3, yang ni 6. Tak sama. Therefore T is not onto. So ada dua jawapan lah. Dia bukan not to one dan dia bukan onto. Terus dia not, dia punya inverse tak exist. You boleh bagi two reason atau bagi one reason. Tu yang dia tulis ada S kat sini. Give a reason atau more than one. Accepted je. Faham? Kalau you kata dia not one to one dan dia does not exist dah cukup dah. Atau you kata dia not onto dah cukup dah kata does not. Yang teorem-teorem tu semua dia dah proven dah kan? Yelah itu sebab nama dia theorem. Oh, dia punya proven tu dia tak tunjuk kan? Contoh ke apa ke? Proven theorem. Tak ada. Oh, tak ada kan? Tunggu Firdaus buat PhD nanti lah. Share you punya. Tak nak. Nak buat lah Firdaus. Tak nak. Nanti SB saya pening. Boleh pakai theorem Firdaus. Pelik je. Okay, already 4:30. Just nice satu soalan untuk chapter 5 kan? Yes, nice. That's nice. Cukup lah ya. Yang lain you jawab sendirilah. Saya dah share dekat dalam group tu untuk 2020 ke atas. Boleh Doktor? Okay. So untuk chapter 6 kita continue lusa lah kan? Hari Rabu. Rusa. Lusa. Alright. So any question? No question? Yeah, I kept my question for the next class. Okay, thank you. So see you Wednesday. Assalamualaikum. Salam.